Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Perbendaharaan Ilmu oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita akan sambung pada perbicaraan Nabi Allah Ibrahim AS dengan ayahandanya. Kita akan lihat apa kata pengarang yang menukilkan daripada kitab Tarikh At-Tabari ni, tak silap. Baik, kita baca. Bismillah. Kemudian berkatalah ia, Nabi Allah Ibrahim, kepada ayahandanya seperti barang yang diceritakan Tuhan di dalam Qur'annya. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, il qala li abihi ya abati. Artinya, pada waktu berkata Nabi Allah Ibrahim kepada bapanya, ya ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ini dalam surah Maryam. Kerana apakah engkau sembah barang yang tiada mendengar dan tiada melihat dan tiada memada akan dikau sesuatu? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya ayahandaku, sungguhnya telah datang kepadaku ma'rifat Tuhan, barang yang tiada datang kepada engkau, maka turut olehmu akan daku. Aku tunjukkan engkau jalan yang betul, iaitu Islam. Ya abati la ta'budu syaitan, la ta'budu syaitan, la ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'isiyya. Ya ayahandaku, jangan engkau turut perintah syaitan menyuruh menyembah berhala. Sungguhnya syaitan itu sudah derhaka ia kepada Tuhan. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Ya ayahandaku, sungguhnya aku ketahui, aku takuti ni, inni akhafu, sesungguhnya aku takuti akan mengenai akan dikau azab Tuhan yang Rahman. Jika tidak percaya akan dia, maka jadilah ayahanda kawan syaitan di dalam neraka. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Jawab ayahandanya, bencikah engkau menyembah Tuhanku ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Demi jika tidak berhenti engkau daripada meleceh berhalaku, nescaya aku rejam akan dikau, dan jauhlah kamu daripadaku selama-lamanya. Qala salamun alaik. Berkata Sayyidina Ibrahim kepada ayahandanya, selamat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Akan aku minta doa akan dikau pada Tuhanku. Innahu kana rabbi hafiyya. Sesungguhnya adalah Tuhanku itu kasihan kepadaku. Hafiyya. Maka sentiasalah Nabi Allah Ibrahim AS menyeru kaumnya kepada agamanya dan diajaknya ayahandanya, maka enggan ia. Ayah dia tak mau. Maka yang beriman kemudian daripada dibakar akan dia, iaitulah isterinya Sarah dan anak saudaranya dan lain-lain orang lagi. Apabila ayahandanya dan kaumnya tidak mau beriman, keluarlah ia dengan isterinya Sarah dan anak saudaranya bernama Lut, Nabi Lut, hingga sampai ke Mesir dengan isterinya. Pada masa itu Fir'aun yang pertama. Dan adalah Siti Sarah itu seelok-elok putri. Apabila masuk Ibrahim ke Mesir dengan isterinya, diketahui oleh Fir'aun isterinya seorang putri yang sangat cantik. Maka ditanyanya kepada Ibrahim, siapa putri itu? Maka dijawab Sayyidina Ibrahim, iaitulah saudaranya. Maka kata Fir'aun itu, suruh ia kemari. Maka disuruhnya Sarah pergi kepada Fir'aun. Tak kala sampai ia di hadapan Fir'aun,
datang Fir'aun hendak dicapainya Siti Sarah. Dia nak buat perkara yang tak elok. Maka keras tangannya sampai ke dadanya. Terus stroke. Fir'aun ni terus stroke. Ni bukan Fir'aun yang dengan Nabi Musa ni. Ni kata Fir'aun yang pertama. Apakala terasa pada Fir'aun akan tangannya keras, berkatalah ia pada Sarah, doakanlah aku, tiada aku pengapakan engkau lagi. Maka berdoalah Siti Sarah. Maka kembalilah tangannya semula seperti asalnya. Dan diberinya kembali Siti Sarah itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan diberinya Siti Sarah satu jariah daripada bangsa Qibti namanya Hajar. Jariah artinya, kat sini artinya hamba. Kanak-kanak perempuan, jariah ni anak-anak perempuan. Maksudnya seorang anak dara bangsa Qibti. Siti Hajar. Jariah maknanya hamba perempuan. Kemudian dihibah oleh Siti Sarah akan jariahnya. Dihibah maksudnya diberikan oleh Siti Sarah akan jariahnya itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Katanya, telah hamba lihat Hajar ini satu puteri yang baik, maka ambillah akan dia, mudah-mudahan diberi Allah akan tuan hamba putra daripadanya. Dan Siti Sarah itu telah beberapa lama bersama dengannya, tiadalah boleh putera juga. Maka datanglah Nabi Allah Ibrahim seorang putera daripada Siti Hajar di dalam negeri Syam. Kemudian dibawa ibunya dan ayahandanya ke Mekah. Maksudnya Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan putranya itu Nabi Ismail ke Mekah. Lihat kalimah Ismail alaihissalam. Penjelasan lanjut nanti ada dalam bila sampai kepada kalimah Ismail. Kemudian kembali Nabi Allah Ibrahim ke Syam dan wafat ia di sana bermakam di Baitul Maqdis. Masih ada kubur beliau, baginda hingga hari ini. Alaihissalam. Adalah umurnya Nabi Allah Ibrahim itu 157 tahun atas kata setengah riwayat. Mengikut satu pendapat umur baginda 157 tahun. Nabi Allah Ibrahim itu satu pesuruh Allah yang terbilang di dalam tarikh, dalam sejarah agama. Maka makamnya amatlah dihormati akan dia oleh orang-orang Yahudi dan dipeliharanya kerana diiktibarkan mereka itu ialah kepala kaumnya yang terpilih. Diiktibarkan ni maksudnya dianggapkan oleh mereka itu bahawa ya Nabi Allah Ibrahim itu kepala kaumnya yang terpilih. Dan ternama di sisi mereka itu sampai sekarang. Dan terbilang sangat kepada orang Nasrani kerana pertalian yang mawujud yang ada di antara agama mereka itu dengan tarikh bangsa Ibrani. Jadi semua orang pakat nak claim Nabi Allah Ibrahim ini sebagai kumpulan dia. Bangsa Yahudi, agama Yahudi pun nak claim Nabi Ibrahim ni sebagai Yahudi. Bangsa Nasrani, agama Nasrani pun nak claim Nabi Ibrahim ini sebagai Nasrani. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ibrahim, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu kata Allah Subhanahu wa taala bukan seorang Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi beliau baginda seorang muslim yang hanif, yang berada di jalan yang lurus kerana Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah semata-mata, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi baginda seorang muslim. Adapun iktibarnya kepada muslimin ialah nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tersebut nasnya di dalam Quran yang mulia.
yang ialah awal-awal yang dinamakan Muslim. Itu dia. Jadi Nabi Ibrahim ni seorang Muslim. Berbanggalah orang Muslimin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengiktiraf Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Muslim. Habis tentang Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kalimah seterusnya, kalimah Ibrahim, iaitu Ibrahim siapa ni? Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu putera Nabi kita yang sangat dikasihinya, dan tiadalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berputera laki-laki lain daripadanya. Ini satu kenyataan yang kita perlu baca lagi ya. Kenapa pengarang menyebut begini ya? Dan tiadalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berputera laki-laki lain daripadanya. Ini kita kena cari lagi maklumat. Kenapa pengarang mengatakan begini? Sedangkan kalau kita yang biasa-biasa diketahui, anak Nabi kita tu ada lagi namanya, anak Nabi kita ada 7 orang. Macam budak-budak tadi kadang nyanyi tu. 3 lelaki 4 perempuan. Qasim, ada nama Qasim, ada nama Abdullah, atau Tahir. Kemudian Ibrahim, bukan Ibrahim sahaja, ada Qasim, ada Abdullah, ada juga Tahir. Ada yang kata Tahir tu Abdullah. Tapi dekat sini pengarang mengatakan, dan tiadalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berputera laki-laki lain daripadanya. Ibrahim ini anak kepada Maryah. Maka bonda Ibrahim ini namanya Maryah Al-Qibtiyah, iaitu satu puteri bangsa Qibti di Mesir, yang jadi hadiah daripada Mesir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amatlah duka citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wafat puteranya ini. Nanti bila kita baca banyak, kita akan jumpalah, insya-Allah akan jumpalah banyak benda yang sebelum ni kita tak tahu. Kita akan dapat tahu insya-Allah. Jangan mudah-mudah kita nak membantah benda yang ada ditulis ni. Kata tak betul lah itu nah. Kita cari dulu, kita kata. Kita akan kaji lagi apa sebab pengarang menyebut begini. Ada benda yang pengarang tahu yang kita belum tahu lagi. Kalau kita banyak lagi baca, kita akan dapat tahu banyak perkara lagi insya-Allah. Seterusnya, kalimah seterusnya Ibrahim bin Adham. Masyhurlah Ibrahim bin Adham ni, seorang wali Allah. Inilah seorang yang diperanakkan dia di negeri Balkh. Balkh ni letaknya di Afghanistan sekarang. Pada satu hari keluar ia berburu seperti adat raja-raja. Maka dihambatnya seekor sa'lab. Sa'lab ni musang ni. Lihat gambarnya itu. Tiba-tiba berseru satu orang. Dengar suara. Tengah dia duduk ligan, dia duduk hambat musang tu, tiba-tiba dengar satu suara. Ya Ibrahim, katanya, ya Ibrahim, adakah kerana ini dijadikan engkau, wahai Ibrahim, Allah cipta hang ni untuk duk hambat musang ni ke? Ada semata-mata untuk buat kerja ni ke? Okay. Atau dengan kerja ini kah disuruhkan engkau? Allah cipta hang ni suruh hambat musang ke? Suruh berburu binatang ke? Kemudian berseru dari hujung pelananya di sebelah belakang. Tiba-tiba dengar pula suara belah belakang pelana dia. Katanya, demi Tuhanku, bukannya kerana ini dijadikan engkau. Suara yang tu, yang kedua ni jawab pertanyaan yang suara yang pertama tu. Dan bukannya ini disuruhkan engkau. Maka turun ia daripada tunggangannya dan mengambil ia akan jubah bulu bapaknya dipakainya. Dia tukar baju dia, yang baju kemegahan dia tu tukar. Dia pakai baju suf, baju bulu. Kemudian masuk ia sama-sama orang darat, dan berpindah ia dari situ ke Mekah.
Orang darat ni maksudnya orang hulu lah, orang kampung lah, orang badui, orang nomad berpindah-pindah sana sini. Dan bersahabat dengan Sufyan Ats-Tsauri, As-Sufi yang masyhur. Sufyan Ats-Tsauri ni terkenal lah. Dan Fudail bin Iyad, ini nama seorang lagi yang terkenal wali-wali Allah SWT. Mereka juga orang yang alim, bukan sufi saja, alim, faqih, alim, wara'. Kemudian masuk ia ke negeri Syam, dikuburkan di sana sanah 166 Hijrah. Meninggal beliau di Syam pada tahun 166 Hijrah. Kalimah seterusnya Ibrahim Ad-Dasuqi. Inilah satu orang yang berketurunan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak keramatnya dan tinggi gahnya. Memilih ia akan beberapa rahsia yang ajaib-ajaib dan alim fiqh mazhab Syafi'i. Kemudian dipungutnya bekas-bekas ahli sufi. Kemudian maksudnya beliau seorang faqih, kemudian beliau mengikuti jalan kesufian. Mati ia kemudian daripada umurnya 43 tahun saja. Muda, umur 43 dah meninggal dunia. Di dalam sanah 676 Hijrah. Pada tahun 676 Hijrah. Dan setengah daripada kalam Ibrahim Ad-Dasuqi itu, setengah daripada kalam hikmah dia. Ya anakku, jika sebenar engkau itu anakku dan benar mengikut aku. Dia kata, wahai anakku. Bukan anak dia secara nasab saja, sesiapa sajalah. Jika sebenar engkau itu anakku, kalau betul-betul yang ni anakku dan benar mengikut aku dan ikut tarik jalan aku, dia kata, maka bersihkan hatimu kerana Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, cuci bersih hati, bersihkan hati betul-betul. Dan jadikan nasihat itu daripada hati dan daripada amal kamu. Maksudnya jadikan nasihat itu betul-betul keluar daripada hati, bukan setakat di lidah. Dan daripada amal kamu. Maksudnya jangan duk nasihat orang dengan lidah semata-mata. Sebaik-baiknya adalah jadikan perbuatan kamu, amal kamu itulah lisan kamu. Lisanul hal dipanggil. Nasihat orang dengan perbuatan. Menasihati dengan perbuatan itu lebih memberi kesan berbanding menasihati dengan beletiak ataupun cakap saja semata-mata. Kita ambil contoh seorang yang bapa lah, yang hisap rokok, dia tak mahu anak dia hisap rokok. Tapi dia duk suruh anak dia pergi tolong beli rokok. Lepas tu dia kata kepada anak dia, jangan duk hisap rokok, bahaya, rokok ni tak elok, tak bagus untuk kesihatan, apa semua, macam-macam nasihat. Tapi dia sendiri duk perlu hisap rokok lagi. Jadi kata-kata dia tu tak akan bagi kesan kepada anak dia. Bahkan anak dia mungkin akan memandang rendah kepada dia. Sebab orang kita kata apa? Cakap tak serupa bikin. Jadi kata Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullah ta'ala, jadikan nasihat itu daripada hati dan daripada amal kamu. Nasihat dengan lisanul hal, dengan perbuatan. Maka jangan engkau minta 1 dirham pun kepada seseorang. Ini dia larang daripada meminta-minta. Inilah jalanku. Dia kata, inilah dia jalan aku, dia kata. Marilah berjalan bersama aku dengan jalan ini. Siapa-siapa sukakan aku. Kerana fakir yang benar itu ialah yang memberi makan, bukannya ia diberi makan. Dan ianya memberi, bukannya ianya diberi. Dan tiada ia meminta dunia dan sesuatu daripada mata benda dunia. Fakir atau al-fakir yang sebenar itu adalah, dia kata, bukan yang meminta-minta daripada orang, tapi yang memberi kepada orang lain. Maksudnya sini apa?
Dia ambil daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dia memberi kepada orang lain sehingga dia jadi fakir. Bukan dia tu fakir lalu dia minta-minta daripada orang sehingga dengan pemberian orang lain itu dia pula jadi kaya. Hilang nama fakir daripada dia. Ini maksudnya. Okay. Maksudnya dia ni ada kurniaan daripada Allah SWT, dia ambil daripada anugerah Allah SWT, dia memberi kepada orang lain sehingga dia itu jadi fakir. Dan dia mengharap hanya kepada Allah SWT. Bukan dia fakir, dia minta hingga akhirnya hilang nama fakir. Dia pula jadi kaya. Dia nak abang kat sini, kemuliaan tangan yang di atas berbanding tangan yang di bawah. Tangan yang memberi berbanding tangan yang menerima. Habis. Seterusnya Abrahah. Abrahah yang tentera bergajah ni. Abrahah bin Al-Ashram. Ini nama dia. Nama satu raja yang hendak meruntuh Ka'batullahil Haram di Makkah Al-Musharrafah. Adalah Abrahah itu jadi raja dalam negeri Yaman di bawah Raja Habsyah. Di dalam kurun yang ke-6 tahun Masihi, didirikannya sebuah gereja namanya Khalis. Khalis. Ada lagi ni. Bekasnya di Sana'a, Yaman. Maksudnya hendak memindahkan orang naik haji ke Ka'batullah, ke gerejanya itu pula. Dia bina satu gereja yang gah di Sana'a. Tapi niat dia apa? Niat dia supaya orang tak lagi pergi berziarah ke Kaabah, sebaliknya berziarah ke gereja dia. Maka dikirimnya satu surat kepada Raja Habsyah, sembahnya, "Ya tuanku, sungguhnya telah patik bangunkan sebuah gereja yang tiada bandingnya bagi tuanku. Cita-cita patik hendak memalingkan segala Arab naik haji kepadanya. Demikianlah maksud patik." Apakala didengar orang-orang Arab daripada Bani Kinanah, datang ia ke gereja itu, diberaknya dan didumurnya kiblatnya dengan tahi. Ada orang daripada Bani Kinanah, orang Arab, bila dengar saja apa Abraha buat gereja elok-elok ni, tujuan dia tak mau bagi orang Arab semua pergi ke Kaabah, nak mai ke tempat dia. Dia mai, orang Arab ni dia mai ke gereja tu dan dia buat seperti yang disebut oleh pengarang tadi. Wah, apatah lagi manakala terdengar khabar itu kepada Abraha, bersumpah ia, katanya, "Demi aku perangi Bani Kinanah dan aku runtuh Kaabah." Dia geramlah dia. Tak patut jugalah mereka tepi buat macam tu. Kata setengah ceritanya, adalah Abrahah kemudian daripada mengirim surat kepada Raja Habsyah, memakai ia akan satu orang bernama Muhammad bin Khuza'ah dengan mahkota dan disuruhnya pergi menyuruh orang-orang naik haji kepada gerejanya tadi. Maka pergilah Muhammad itu menyeru ke sana kemari. Ni Muhammad bin Khuza'ah, maksudnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW juga ada orang nama Muhammad. Ada beberapa lagi nama dalam kitab lain ada sebut. Tapi nama tu bukan nama yang masyhur di kalangan bangsa Arab. Apatah lagi bangsa Quraisy tidak ada yang nama Muhammad. Dalam Bani Hashim tu tidak ada yang nama Muhammad. Sebab tu bila dibunuh nama Muhammad itu oleh Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa Quraisy yang di Mekah tu rasa macam pelik juga nama ni. Maka pergilah Muhammad itu menyeru ke sana kemari, hingga singgah ia kepada satu kaum daripada anak pinak Kinanah. Dan disampainya surat itu kepada ahli Tihamah. Kemudian datang satu laki-laki dipanahnya Muhammad itu langsung mati. Wah, apatah lagi sampai khabar itu kepada Abrahah dengan wasitah, yakni dengan perantaraan saudara Muhammad tadi. Maka naiklah berangnya sampai bersumpah ia dengan katanya, "Demi aku perangi Bani Kinanah dan aku runtuhi Kaabah."
Kemudian sampailah ia waktu berangkat berjalan ke Mekah. Akan kita sambung pada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.